Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya. Abu Hatim kata dia tak bersetuju hadis ini dia anggap marfu'. Maksudnya dia tak bersetuju hadis ni Rasulullah yang berlaku, Rasulullah yang sabda ataupun Rasulullah yang lakukan. Kata dia hadis ni, riwayat ni, perkataan ni, cerita ni sekadar Jabir saja. Yakni Jabir yang melawat orang sakit tu, Jabir yang kata macam tu, bukan Nabi yang kata. Jadi tuan-tuan yang mungkin tak faham tentang disiplin ilmu ni, tuan-tuan akan tengok apa isunya. Isunya ialah dia tak sama antara perkataan sahabat dengan perkataan Nabi. Kalau perkataan itu sabit daripada Nabi SAW, maka tak ada bantahan lah. Cuma bagaimana kita nak faham perkataan itu. Tapi kalau benda itu ataupun perkataan itu ataupun perbuatan itu adalah merupakan daripada sahabat, bukan daripada Nabi, maka para ulama berkhilaf pendapat tentang hal ini. Dia panggil mauquf. Mauquf. Kan? Kalau hantar kat Nabi tu, angkat ke Nabi, dia panggil marfu'. Kalau sampai setakat sahabat tu, dia panggil mauquf. Riwayat yang mauquf ataupun perbuatan-perbuatan ataupun perkataan sahabat khususnya, adakah qaulu sahabi hujjah? Adakah perkataan sahabat itu hujah? Kalau sahabat bagi satu pendapat, hujah ataupun tak? Al-Imam Syafi'i pada mazhabnya yang qadim, yang lama, dia kata hujah. Tapi pada mazhabnya yang baru, dia kata tidak hujah. Dia kata terkenal perkataan Imam Syafi'i, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka itu tokoh, kita juga tokoh. Maksudnya seperti mana mereka boleh memberi pandangan dalam hukum, kita juga boleh memberi pandangan. Majoriti para ulama, mereka membahaskan perkataan sahabat. Kalau sahabat kata hukum macam ni, Nabi tak kata, sahabat tu yang kata. Adakah kita mesti pegang? Ataupun boleh kita memberi pandangan yang berbeza? Mereka semua bersetuju kalau sahabat tu kata dan semua sahabat sepakat, kalau itu ijma', tak boleh tolak. Seperti sudus 1/6 untuk nenek harta pusaka, tak ditolak. Bila Abu Bakar tanya, Muhammad bin Maslamah jawab dan semua setuju, tak ada siapa bangkang, ini dipegang. Kalau perkataan sahabat tu kata dan perkataan itu masyhur di kalangan sahabat, pendapat tu, dan tak ada orang bangkang. Yang tadi semua setuju, yang ni taklah semua setuju, tapi orang semua tahu, tapi orang tak bangkang. Orang tak i'tirad, orang tak objek di kalangan sahabat. Mereka kata yang ni pun terima. Cuma yang mereka tak terima ataupun mereka berkata ada pilihan. Kalau sahabat ni bagi pendapat, sahabat ni bagi pendapat yang lain. Jadi hatta di kalangan sahabat khilaf. Seperti pendapat Abdullah ibn Umar, pendapat Abdullah ibn Abbas yang kadang-kadang berbeza antara keduanya. Seperti ada pendapat Umar dan pendapat sahabat yang lain berbeza. Ada mazhab Umar, ada mazhab Ali. Yang ini ada pilihan. Ada pilihan. Habis. Itu secara umum perbahasan tentang qaul sahabi. Ringkas. Jadi ulama-ulama bahas. Kalau sahabat ni kata, semua agree, kita ambil. Kalau mereka berbeza, kita juga boleh berbeza dengan mereka. Satu bab lagi ialah pendapat yang disandarkan atau perkara yang disandarkan kepada sahabat Nabi, tapi kita tak boleh faham kata dia yang kata. Mesti benda ni mari pada Nabi.
Contoh apa? Contoh yang bukan hukum fiqh. Contoh kalau sahabat menceritakan tentang sifat syurga, sifat neraka. Yang ni dia tak boleh nak fikir sendiri. Yang ni dia kena dengar daripada Nabi. Kalau walaupun dia tak kata Nabi kata, kita boleh faham benda ni dia ambil daripada Nabi SAW. Kalau sahabat cerita peristiwa-peristiwa lampau, nak kena tengok. Kerana orang seperti Abu Hurairah kadang-kala dia mengambil riwayat Israiliyat. Dia dengar daripada pendeta-pendeta Yahudi yang masuk Islam, dia dengar daripada mereka, kadang-kadang dia cerita balik. Dia tak kata Nabi kata. Sebahagian orang keliru kata dia ingat Nabi kata. Kerana sahabat ni dia suka ilmu. Bila orang-orang Yahudi yang masuk Islam, mereka banyak cerita tentang kitab-kitab mereka yang lama. Kadang-kadang bila mereka dengar nama satu Nabi ni, dia orang cerita, oh dalam Taurat kata macam ni, kan? Dalam Talmud kata macam ni umpamanya. Kadang-kadang tak ada. Macam kita dengar cerita Zulaikha, Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha, tak ada dalam riwayat daripada Nabi SAW. Kemungkinan cerita itu datang melalui Zaid bin Arqam ataupun seumpamanya yang mereka dengar daripada orang Yahudi. Nama Bunyamin, saudara Nabi Yusuf umpamanya, tidak ada dalam riwayat yang sahih daripada Nabi, tak ada dalam Quran. Sebab tu bila orang kahwin satukan hati kami seperti Yusuf dan Zulaikha dan seumpamanya, itu tidak ada asasnya daripada riwayat yang sahih. Tak ada asas. Tapi cerita orang-orang Yahudi menceritakan kononnya Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha tu, yang dia tu isteri kepada mak angkat dia dan merupakan isteri kepada menteri. Dalam riwayat tak ada. Okey. Tapi kalau sahabat cerita satu hukum, hukum ni kita tak boleh nak faham, nak ijtihad tak boleh, mesti dia dengar daripada Nabi. Atau menceritakan peristiwa akan berlaku pada akhir zaman, mesti dia dengar daripada Nabi. Pasal benda yang tak boleh diandai, kita anggap, kita kata dia dari segi sanadnya sampai pada sahabat, tapi dari segi hukumnya marfu' kepada Nabi. Tuan-tuan boleh follow saya ni? Jangan mengantuk, hilang. Hadis ni yang kalaulah kita menerima pendapat Abu Hatim dan beberapa orang lagi yang kata sekadar Jabir bukan Nabi, adakah perkataan Jabir ni ijtihad dia tentang sifat solat ni, rendahkan sikit ni, ataupun sebenarnya Jabir ambil daripada Nabi SAW? Jadi ada dua. Sebahagian mereka kata hadis ni kalaupun setakat Jabir, hakikatnya daripada Jabir ambil benda tu daripada Nabi SAW. Tuan-tuan faham ke ni saya cerita ni? Supaya bagaimana betapa ulama hadis begitu teliti sesuatu hal yang nak disandarkan pada Nabi. Hatta sahabat dah ganti. Jabir riwayat, no, bukan Nabi, Jabir je ini. Padahal amalan di dalam konten teks hadis ini tidaklah bercanggah. Tapi kenapa mereka detail? Kerana agama memerlukan pendetailan. Agama based on evidence based. You claim ini daripada Nabi, you prove it, you buktikan. Tiba-tiba main satu zaman, tak payah buktikan apa, siap mimpi terus jadi agama. Yang ni mimpi, Habib ni mimpi, wali ni mimpi, semua jadi amalan agama. Ulama-ulama begitu berhempas pulas membahaskan hadis ni dengan menyatakan berbagai-bagai jalur sanad, nak sokong pula riwayat ni, bawa mari riwayat Abdullah bin Umar dan seumpamanya yang nak sama lebih kurang bab ini, pun mereka kata tak begitu kuat untuk mengangkat.
Mari-mari cukup dengan satu mimpi, keluar-keluar habaq mai. Ini tu dia amalan kita dapat dan mimpi malam tadi. Siapa mimpi? Tak tahulah. Mangkak mana mimpi kah? Pakai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maksudnya agama. Sebab itu agama ini diambil dengan teliti. Inna hadzal ilm dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, kata Muhammad ibn Sirin. Kamu kena tengok daripada siapa kamu ambil agama kamu.